Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu sehingga kita dapat sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ni, insya-Allah. Dan pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada AJK pengurusan Masjid Tun Abdul Razak Repuh kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang tenaga pengajar di sini. Seterusnya kepada Cikgu Abdul Rahman yang berurusan dengan saya sendiri, AJK Masjid, Tuan Imam Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ni, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, kuliah saya di sini ni insya-Allah minggu ke-2 dan ke-4 hari Sabtu, dan akan menggunakan kitab Fiqhus Sirah. Bergilirlah satu minggu pertama dengan ketiga dengan Al-Fadhil Ustaz Syafi, dan saya junior pada dia untuk pengetahuan lah. Okay. Universiti pun lain-lain. Saya Universiti Alil Bait, Ustaz Syafi di Universiti Muqtah. Tak pernah jumpa pun di Jordan, jumpa di sini. Jumpa pun sebulan ni baru jumpa. Okay. Baru kenal. Okay. Baru tahulah dia tu Jordan. Baru tahu juga. Okay. Sebab Ustaz Syafi balik 2014, saya balik 2016. Jadi dengan sebab dua tempat tu jauh, Universiti Alil Bait dengan Muqtah ni universiti yang jauh, 5 jam 6 jam perjalanan, tidak memungkinkan untuk kami selalu ke sana. Saya sendiri pun sepanjang belajar di Jordan tu 2 kali je sampai ke Muqtah. Kali pertama sampai sebab program Mufti Perlis dengan mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli. Lepas pada tu program apa tak, program berjalan kot. Okay. Lepas tu tak ada. Okay. 2 kali je sampai Muqtah. Okay. Jadi tu sedikit sebanyaklah. Okay. Kuliah di sini insya-Allah akan menggunakan perbahasan kita ialah sirah. Okay. Tapi saya sendiri masih lagi duk cari kitab apa yang sesuai. Cadangan saya Fiqhus Sirah Ramadan Al-Buti, cadangan saya lah. Okay. Tiba-tiba duk teringat ada satu lagi kitab, nama dia Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, karangan Dr. Mustafa As-Sibai, yang agak menarik juga. Okay. Saya cuba duk cari-cari sekitar kedai buku, takut ada buku yang mudah ahli jemaah nak cari. Okay. Setakat ni tak banyak. Mustafa As-Sibai tak banyak, Fiqhus Sirah pun tak banyak. Nak baca Rahikul Makhtum tebal sangat. Rasa macam tebal sangat. Sebab saya kuliah di Masjid Surau ni, saya tak suka baca kitab tebal-tebal. Di Terengganu dulu saya baca Rahikul Makhtum 3 tahun 4 tahun tak sampai 10 bab. Maknanya ambil masa lama, sian jemaah. Dalam kuliah sebulan sekali, mari sekali baca bab tu, bulan depan kena recall balik bab yang lepas. Sebab tak ingat dah, confirm tak ingat.
Jadi kena ulang balik. Jadi saya lebih suka cari yang lebih mudah poin dia. Tapi setakat ni fiqhus sirah Ramadan Al-Buti itu cadangan saya lah. Tapi saya tak bawa kitab tu malam ni. Kita berkenalan dengan kitab tu bulan depan lah, insya-Allah. Dan malam ni saya punya cadangan tajuk ialah nak cerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, iaitu berkenaan dengan perjalanan beliau radhiyallahu anhu mencari hidayah. Sekadar orang kata apa, perkongsian lah, maknanya benda yang mungkin dah kita selalu dengar cerita tu. Tapi malam ni kita dengar lagi, kita bagi peringatan balik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita dalam beribadah, dalam kita beramal ibadat, kita buat amal ibadat ni, dia ada waktu-waktu kita rasa sedap dengan ibadah tu, dan ada waktu-waktu dia turun, dia down. Macam Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban daripada sahabat yang bernama Abdullah bin Amru. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syirratin fatrah. Hadis tu Nabi kata, inna likulli amalin syirrah, sesungguhnya setiap amal perbuatan tu dia akan sampai satu keadaan dia panggil syirrah. Syirrah ni maknanya semangat kita tinggi, berkobar-kobar nak buat amalan tu. Nak buat amalan tu berkobar-kobar ni semangat. Ada timing kita rajin main masjid, timing orang kata apa, rajin baca Quran, rajin buat datang majlis ilmu, dia ada waktu. Dan Nabi sebut walikulli syirratin fatrah, dan setiap waktu yang berkobar-kobar tu dia ada tempoh dia. Dia tak akan stabil sepanjang tahun, dia ada waktu turun naik dia. Kemudian kata Nabi, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang ketika mana waktu dia semangat tu dia cenderung pada sunnah aku, maka dia berjaya. Maknanya tanya semangat tu dia ibadah nak ikut macam Nabi, dia jadi muttabi', dia ikut apa yang Nabi SAW tunjukkan. Nabi kata faqad aflah, maka dia telah berjaya. Wa man kanat syirratuhu ila ghairi dhalik, dan barang siapa ketika mana waktu dia semangat dia pergi ke arah lain, ibadah juga tapi tak ikut yang macam Nabi suruh tu. Mungkin tengok ada satu tok syekh ni zikir sedap, tasbih pun besar, ikut yang tu, ada waktu semangat dia. Nabi sebutlah hadis faqad halak. Orang yang macam ni ataupun keadaan macam tu, dia mencelakakan diri dia sendiri. Cuma nak beritahu pada kita dalam hadis tu Nabi sebut, kita ni ada waktu semangat dan ada waktu kita kurang semangat. Jadi waktu-waktu kurang semangat tu, macam mana kita nak ubati waktu kurang semangat tu, nak bagi semangat tu naik, nak bagi semangat tu datang balik? Kita tengok ada seorang ulama, nama dia Abul Hasan An-Nadwi, Ali An-Nadwi, seorang ulama daripada India. Dia ada tulis satu kitab nama dia Madza Khasiral Alam bi Inhitatil Muslimin. Apakah yang telah merugikan dunia ataupun alam dengan sebab kemunduran orang Islam. Antara benda yang dia sebut, orang Islam dia jadi jatuh mundur tu sebab dia orang kehilangan karakter orang-orang hebat untuk direnungi dan untuk diceritakan balik. Jadi pada saya lah, pandangan saya, apa yang dimaksudkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi itu, manusia ni dia perlu ada satu contoh. Orang mana dia nak ikut, siapa yang dia nak ikut, contoh itulah yang akan jadi penegak, dan juga contoh tu juga akan jadi sumber dia mencari semangat. Bila mana dia rasa lemah, dia tengok pada sumber tu. Jadi bila mana kita baca sirah Nabi, kita akan tengok dalam sirah Nabi tu banyak punca-punca semangat ketika mana kita jatuh, ketika mana kita down, sama ada down fizikal ataupun down perasaan. Maka kita belajar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Jadi fungsi sirah itu besar.
fungsi sirah itu besar. Sebab daripada sirah itulah kita akan nampak kehidupan Nabi secara keseluruhan, dan kita boleh timbang setiap satu insiden keadaan yang berlaku pada Nabi berlaku pada kita, kita nak pilih macam mana, kita nak buat macam mana. Jadi perhatian para ulama terhadap sirah cukup tinggi. Sebab tu kalau kita tengok ada seorang tokoh nama dia Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada tulis satu kitab nama dia Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab sirah tu, nama kitab tu pun sedap, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bekalan untuk balik menuju ke akhirat yang terdapat pada batang tubuh sebaik-baik hamba ataupun sebaik-baik manusia, iaitu Nabi. Dan kalau kita tengok mukaddimah yang ditulis oleh Ibn Qayyim dalam kitab tu, sebab dia tulis kitab tu di akhir-akhir hayat dia, dalam perjalanan dia daripada Syam nak pergi buat haji, perjalanan tu dia tulis kitab. Dia sebut dalam mukaddimah, dia kata aku pilih dalam kitab aku ni riwayat yang paling sahih dengan keterbatasan rujukan yang aku ada, sebab perjalanan tak bawa kitab banyak. Jadi kita tengok dalam kitab Zadul Ma'ad tu ada sanad-sanad hadis yang panjang. Kita kata hebat Ibn Qayyim ni, dia ingat sanad tu sebab dia tak bawa kitab banyak. Cuma dia kata antara sebab dia tulis tu, dia nak tengok dan dia nak beritahu pada orang yang baca karangannya ataupun tulisannya, Nabi bila mana berhadapan dengan satu-satu keadaan, apa yang Nabi pilih, supaya bila mana kita berhadapan dengan keadaan yang sama macam Nabi, kita nak pilih yang mana, kita nak pilih yang mana. Jadi tujuan ialah untuk mengubati saat-saat lemahnya satu orang tu, bila mana dia tidak ada semangat untuk beribadah ataupun semangat untuk buat baik. Jadi malam ni saya nak kongsi kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Saya pilih tajuk ni sebab ni je modal yang sempat baca. Maknanya yang duk teringat dalam masa dekat tu yang ni. Dia ada satu, kita kira athar lah, nak kata hadis dia bukan hadis, tapi athar ni diletakkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab dia Musnad Ahmad. Kitab dia Musnad Ahmad, dan athar ni dinilai sebagai hasan. Maknanya dia tak sampai taraf sahih yang tinggi lah, tapi perawi dia tidak ada masalah. Maknanya perawi dia masih lagi dalam lingkungan boleh diterima, cuma ada masalah satu dua saja. Dan dia cerita dia ialah cerita Salman Al-Farisi ni, dia ditanya oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia tanya kepada Salman Al-Farisi, macam mana kamu masuk Islam? Dia tanya. Kita nak kenal Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni kalau kita tengok, dia antara kanak-kanak yang awal juga masuk Islam, antara min awail, orang-orang awal masuk Islam. Dia masuk usia budak-budak lagi. Nabi wafat pun dia usia belasan lagi dalam riwayat sebut. Dia tu pula ada kata penasab yang dekat dengan Nabi. Maknanya dia tu sendiri Quraisy, orang Arab. Dia tanya pada Salman Al-Farisi, macam mana kamu boleh masuk Islam? Para ulama bincang, yang syarah hadis ni dia bincang, sebab apa Abdullah bin Abbas dia tanya soalan tu pada Salman Al-Farisi. Dia dengan Salman tu hebat dia dari segi nasab dekat dengan Nabi. Salman sebut pun Al-Farisi, bukan orang Arab, orang Parsi. Confirm bukan Arab, bukan lidah Arab. Tujuan dia apa? Tujuan nak cari semangat supaya tiba ataupun datang je waktu lemah, teringat cerita Salman. Salman bukan Arab, jumpa Islam, cari Islam lebih payah berbanding kita yang Arab ni. Jadi kita boleh tengok dia punya keterkaitan tu. Bila mana seseorang ni dia lemah, dia cari, dia baca kisah para ulama. Orang yang menuntut ilmu, bila mana dia malas menuntut ilmu, belajar malas, baca buku yang cerita kisah para ulama menuntut ilmu, jadi segar balik. Macam kita ni yang dah lama duduk dalam keadaan aman ni, kadang-kadang dia datang rasa macam mendatar je perasaan. Bila mana dengar cerita sahabat ni, dia mari segar, mari semangat balik. Jadi kita tengok cerita Salman Al-Farisi. Hadis dia panjang, saya ringkaskan. Maknanya kita cerita setakat yang kita nak ambil manfaat daripada cerita dia. Kata
Abdullah bin Abbas, dia kata haddathani Salmanul Farisiyu hadithahu min fihi. Salman Al-Farisi telah menceritakan cerita tentang dirinya daripada mulutnya kepada aku. Maknanya cerita ni face to face, musyafahatan, betul-betul dengar daripada Salman Al-Farisi. Okay. Kata Salman Al-Farisi, dia kata kuntu rajulan farisiyan min ahli Asfahan. Sesungguhnya aku ni seorang lelaki Parsi yang berasal daripada sebuah kawasan nama dia Asfahan. Asfahan di mana tuan-tuan? Di Iran. Asfahan di Iran. Dan dia kata min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai. Dan aku ni berasal daripada sebuah kampung yang bernama Jai. Asfahan tu bandar ataupun mukim, dan dalam Asfahan tu ada satu kawasan kampung nama dia Jai. Aku asal pada kampung tu. Mana dia nak beritahu kepada Abdullah bin Abbas, aku ni Parsi. Parsi pula semua orang Arab tahu agama dia Majusi, sembah api. Parsi pula bukan sama bangsa dengan Arab. Arab, Parsi. Walaupun muka lebih kurang, hidung sama mancung, tapi orang Parsi jumpa orang Arab dia tak faham bahasa Arab. Orang Arab jumpa Parsi pun tak faham bahasa Parsi. Walaupun huruf Parsi dengan huruf Arab lebih kurang, cuma Parsi lebih sikit. Dia ada beberapa huruf yang tidak ada dalam bahasa Arab. Dua-dua ni kata ahli bahasa dia orang ni asal daripada lughah Samiyah, punca yang sama. Orang belajar bahasa Arab dia tahu, orang belajar bahasa dia tahu punca bahasa ni sama. Cuma nak beritahu dua ni dia bukan satu klaim ataupun satu kelompok yang sama. Okay. Kata Salman Al-Farisi, wa kana abi dihqana qaryatihi ay raisuha. Dan aku ini anak kepada Dehqan di kampung tu. Dehqan ni ialah gelaran kepada ketua kampung. Gelaran kepada ketua kampung. Okay. Jadi nak beritahu kepada kita, Salman Al-Farisi ni ialah anak orang kenamaan, bukan orang calang-calang, ketua masyarakat. Sebahagian riwayat kata Dehqan tu maksud dia ulama dan juga ketua masyarakat tu. Ulama bagi Majusi tu lah, agama Majusi. Maknanya hebat ayah dia ni. Lepas tu dia cerita pada Abdullah bin Abbas, wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku ini ialah orang ataupun makhluk yang Tuhan ciptakan, ayah aku ni sayang aku. Dalam banyak-banyak makhluk yang Tuhan cipta, aku paling dia sayang. Dia cerita pada Abdullah bin Abbas betapa perhatian ayah dia tu seorang Dehqan terhadap dia tu sendiri. Kata Salman Al-Farisi, falam yazal fihi hubbuhu iyai hatta habasani fi baitihi. Kerana terlalu sayangnya dia kepada aku ni, sehingga dia telah kurung aku dalam rumah. Dia jadikan aku ni macam bukan anak lelaki, macam anak perempuan. Simpan dalam rumah, tak mau bercampur dengan semua orang, sebab terlalu sayang. Dan ayah aku ni telah beri kepada aku tugas untuk aku pergi ke rumah ibadat Majusi. Dia kata pada Abdullah bin Abbas, ai mulaziman nar, aku di situ aku sentiasa duk jaga api yang disembah oleh Majusi itu. Kama tuhbasul jariyah, dan ayah aku ni dia hanya bagi aku keluar rumah ibadat Majusi. Rumah dia rumah ibadat Majusi, tempat lain tak pernah kenal. Wa ajhadtu fil majusiyah, dan aku ni sangat-sangat kuat beramal dengan agama Majusi. Hatta kuntu qatanan nar ay khadimuha, sehingga aku ini menjadi orang yang menjaga api itu supaya tak padam. Maknanya kita kira macam orang yang jaga rumah ibadat. Siap aku, lebih kurang kita ni siap. Maknanya memang mulazamah dengan rumah ibadat tu. Kata Salman Al-Farisi, wa kanat li abi dhai'ah, sesungguhnya ayah aku ni ada kebun. Ayah dia orang kaya. Dhai'ah, dhai'atun 'azimah ay bustanun 'azimah, dia ada kebun yang besar. Okay. Bila mana Salman ni dia meningkat usia daripada budak-budak nak naik ke usia remaja, daripada usia belasan nak naik ke usia 20-an tu, jadi ayah dia ni sibuk, ketua masyarakat lagi,
tempat rujuk orang Majusi lagi, ada urusan bisnes kebun lagi. Jadi tak sempat nak buat semua seorang diri. Kebetulan anak lelaki pula tak ramai, jadi terpaksa guna khidmat Salman Al-Farisi ni. Jadi kata Salman Al-Farisi, adalah satu hari itu syughila fi bunyanin lahu yauman, fi bustanin lahu yauman. Pada satu hari tu dia banyak urusan di kebun, dia tak sempat buat. Dia beri aku untuk uruskan urusan tu. Mana tak sempat nak buat, hantar anak lah. Okay. Salman tak pernah keluar rumah. Hari itulah hari pertama keluar jauh sikit. Okay. Kata Salman Al-Farisi, aku telah lalu di satu kanisah. Kanisah ni maksudnya gereja. Lalu di gereja orang Kristian Nasrani. Aku terlihat dalam gereja tu cara orang Kristian beribadat. Bila mana aku duk lihat, aku terpegun, sehingga aku ambil keputusan nak duduk depan pintu gereja tu, dan aku nak tengok dia orang buat apa. Hatta gharabatis syams, dan aku terlupa urusan ayah aku tadi. Aku duduk situ sampai matahari terbenam. Tuan-tuan bayang, tak pernah keluar rumah. Dapat keluar rumah sekali memang kau-kau lah keluar. Okay. Keluar tu jumpa benda yang lain sikit daripada amalan yang dia biasa buat. Tengok orang Kristian duduk solat dalam gereja dia. Selesai orang Kristian tu solat, dia terdetiklah hati dia. Dia rasa macam agama Kristian ni cantik lagi pengamalan dia berbanding agama Majusi. Bila mana dia terlupa urusan ayah dia pening, hantar orang cari kat mana Salman ni. Akhirnya Salman balik rumah, dan Salman beritahu pada ayah dia terlena ataupun terleka di gereja tu, dan dia beritahu pada ayah dia. Dia kata pada ayah dia, aku telah melihat satu benda yang baik pada pandangan aku, iaitu satu tempat ibadah orang Kristian, dan aku melihat mereka ni, fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku dengar suara bacaan kitab Injil, bacaan yang diorang baca dalam ibadah diorang, solat diorang lah, disebut sini salat. Okay. Dan aku rasa yang diorang ni buat lebih baik berbanding kita Majusi ni buat. Okay. Maka apa respon ayah dia? Ayah dia kata, ai bunai, wahai anakku, ketahuilah bahawasanya agama kita paling terbaik. Inna khairad din, sebaik-baik agama, dinu abaina, itu agama nenek moyang kita. Dan diorang tu min syirari khalqillah, diorang tu di antara seburuk-buruk ciptaan. Maknanya yang Kristian tu tak molek macam kita lebih molek pada dia. Sebab majoriti orang Parsi ni majoriti agama Majusi. Apa sebab ayah dia sebut macam tu? Ayah dia sebut macam tu sebab tak mahu anak dia terpengaruh dengan Kristian tu. Dan dia telah sebut satu kata-kata yang bersifat berat sebelah, dan dia telah guna kemasyhuran dan kedudukan dia, dan dia telah guna kuasa veto dia untuk dia block anak dia tu, otak dia berkembang sikit, tengok agama lain. Apa yang dia buat? Dalam riwayat kata, saya ringkas ya, dalam riwayat kata ayah dia ketatkan kawalan terhadap Salman tu. Ketatkan kawalan, maknanya sebelum ni kurung dalam rumah, lepas pada ni kurung lebih, orang kata apa, lebih ketat lagi. Ada sebahagian riwayat kata dia diikat di tiang ataupun diikat di bilik tidur dia. Okay. Cuma bila mana ayah dia tak ada di rumah, dia ni telah tulis surat kepada orang-orang Kristian. Okay. Sebelum pada tu saya terlupa tadi, bila mana dia selesai tengok orang Kristian tu solat, orang Kristian keluar, dia tanya orang Kristian, kalau nak belajar agama Kristian ni dekat mana paling baik? Orang Kristian kata kena pergi ke Syam, pergi ke Syria lah pada waktu tu, sebab situ tempat pusat pemerintahan Rom Timur pada waktu tu. Pergi situ, pergi ke Palestin, Syam. Situ ibu Kristian duduk situ. Okay. Dia punya perasaan nak pergi belajar tu tinggi. Okay. Dia tulis surat, masa dia kena tahanan tu, dia tulis surat pada orang Kristian, dan orang Kristian tu pun berusaha untuk bawa lari
buat lari Salman Al-Farisi. Dan dikatakan ada satu kabilah daripada Syam, padri daripada Syam ni, dia orang datang ke Asfahan dan dia orang nak balik Syam. Pada waktu itulah Salman Al-Farisi ni cuba melepaskan diri daripada kawalan ayah dia, dan dikatakan kakak dia yang lepaskan dia. Ada riwayat kata pembantu ayah dia, ada riwayat kata kakak dia. Tapi mudah cerita, dia dibantu orang untuk keluar daripada rumah. Dia lari nak tinggalkan rumah ayah dia, kekayaan ayah dia apa semua. Akhirnya dia dapat meloloskan diri, dia lari, dia ikutlah kumpulan Kristian daripada Syam yang datang ke Asfahan. Dia orang balik semula ke Syam. Ini titik permulaan. Dia ada dalam hati orang yang nak cari kebenaran ni macam tu lah, jiwa orang nak cari kebenaran. Berasa tak puas hati dengan agama sendiri, ada something. Kita dok buat satu benda yang tak betul ni, dia ada satu perasaan rasa macam tak kena, tak selesa, rasa gelisah. Jadi dia dok cari agama dengan kadar dia usaha, dia jumpa orang Kristian, dia ikut orang Kristian lah. Sampai dia di Syam. Perjalanan jauh tuan-tuan. Kalau kita tengok Iraq nak pergi ke Syria bukan dekat, Iran nak pergi ke Syria bukan dekat, 1000 kilometer, tambah pula perjalanan jalan kaki budak tu dengan musim sejuknya, panasnya. Sampai dia di Syam tu, dia diletakkan di sebuah gereja. Gereja besar lah. Yang dalam tu ada seorang padri jaga, dan padri itu pula dipandang dan disanjung tinggi oleh orang-orang di Syam pada waktu tu. Jadi dia ni jadi pembantu padri. Dia masuk Kristian, dia tinggalkan agama Majusi, dia jadi pembantu padri tu. Okay. Cuma dia ada perasan benda pelik sikit dengan padri ni. Padri ni bila mana tiba waktu hari perkumpulan orang Kristian mari duduk dalam gereja apa semua, dia duduk ceramah, kita ni kena ingat pada kematian, kita ni kena ingat sekian, bantu orang miskin apa-apa semua. Jadi selesai dia ceramah, dia berkhutbah tu, orang pun beri duit sedekah. Tujuan dia duit tu padri lah tolong agihkan pada mana-mana orang yang susah. Macam kita juga buat. Maknanya minta tolong ustaz sampaikan kepada mana-mana asnaf. Okay. Salman Al-Farisi dia kata pelik sikit dia ni, dia ceramah, dia ambil duit, lepas tu dia simpan. Dia tak jalankan amanah. Dalam riwayat sebut, duit yang dia simpan, harta yang dia dapat daripada ceramah dia tu, 7 qilalin, 7 qalah duit simpan. Maknanya perangai ni bukan hari ni dia duk ada. Perangai ni perangai lama dah. Ceramah dekat orang bukan main sedap lagi. Tak boleh menitah duit ceramah, dia bahar dulu. Maknanya dia bedar dulu. Okay. Jadi bila mana meninggal ataupun mati padri tu, orang duduk nampak dia hebat. Padri yang Salman duduk sekali tu, duduk nampak dia hebat. Okay. Bila mana padri tu meninggal, orang ni semua nak urus dengan baik. Tiba-tiba Salman kata, ketahuilah bahawasanya padri ni bukan orang yang baik. Dia beritahu pada orang ramai. Maka orang ramai kata, apa bukti kamu kata dia ni tak baik? Mari aku tunjuk pada kamu bilik di dalam gereja ni. Buka pintu bilik, tengok 7 qalah. Khilal ni maksud dia qalah pun boleh, terpayang pun boleh. Okay, maknanya 7 payang duit duk simpan lah tu. Tahu di semua orang kampung ni, kita tak akan urus dia punya jenazah dengan baik. Kita salib jenazah dia, kita bakar di tiang salib. Maknanya baru tahu perangai sebenar. Okay. Lepas pada tu dia macam hilang arah sekejap. Dia duk cari mana orang yang dia boleh pergi belajar. Akhirnya adalah orang beritahu seorang, ada satu gereja di ujung Syam ni, seorang orang tua yang mulazamah, ahli ibadah yang mulazamah, dan juga dia seorang padri yang baik. Dan dia ni masih ikut ajaran Nabi Isa yang tulen, ortodok lah kita kira. Okay. Dia duduk, dia pergi belajar, dan dia tengok padri tu pun ataupun orang alim ni pun dah tua. Dia pun tanya kepada padri ni, kalau kamu mati, aku nak pergi belajar dengan siapa? Tuan-tuan boleh bayang, perasaan nak cari kebenaran tu kuat. Kalau kamu ni mati, aku nak pergi belajar dengan siapa? Sebahagian kita belajar dengan seorang tok guru tua dah, belajar baru setahun dua. Pergi tanya tok guru, kalau tok guru mati, kita lah dok yang ganti tok guru lepas pada ni. Kita tanya lagu tu. Lepas pada ni saya dah yang pegang masjid ni.
Saya jadi maha guru lah sini, tuan guru lah bawah depan. Okay. Dia tanya, kalau kamu mati aku nak pergi tanya ataupun aku nak pergi belajar dengan siapa? Kata padri tua tu, untuk pengetahuan kamu, di Syam ni, Syam ni Syria lah ataupun Damsyik tu. Di Syam ni aku tengok semua padri ni tak boleh pakai semua. Semuanya melelong lah ke. Kalau kamu nak belajar yang betul, kamu pergi jumpa dengan satu orang yang pegang dengan agama ni. Dia duduk di Mosul. Mosul ni mana? Iraq. Daripada Iran pergi ke Syam, Syam pergi ke Iraq pula. Jalanan jauh. Mati padri tu, dia pun pergi ke Iraq, pergi ke Mosul. Sampai tu tok guru tu tua dah. Dia jumpa jenis tok guru tua semua. Sampai tua tu dia tanya siap-siap, kalau kamu mati aku nak belajar dengan siapa pula? Tanya siap-siap. Maka tok guru dia kata, kalau aku mati, pergi ke satu tempat nama dia Nasibiyin. Nasibiyin ni satu tempat yang dulu diperintah oleh Byzantine. Ada khilaf lah, ada kata tempat ni di Turki, ada kata tempat di Algeria. Tapi jauh lah, poin ni jauh. Iraq turun balik ke Turki ataupun Algeria, jauh 1000 kilometer semua. Okay. Akhirnya matilah kawan yang di Mosul tu, pergi ke Nasibiyin. Sampai di Nasibiyin jumpa dengan ahli ibadah ataupun orang alim tu, tua juga. Dah tua. Maka dia tanya siap-siap, kalau kamu mati aku nak pergi belajar dengan siapa pula? Maka orang tua tu kata apa, ataupun ahli ibadah tu kata, kalau aku mati, kamu pergi cari seorang orang alim yang duduk di Amuriyah. Amuriyah ni di Turki. Tuan-tuan boleh bayang, daripada Algeria turun ke Turki pula. Ini berapa kali checkpoint dah. Dia kekal dengan Kristian dia sampai di Amuriyah. Di Amuriyah ni dia duduk agak lama sikit, sebab yang di Amuriyah ni umur dia panjang sikit. Dia duduk di Amuriyah, dan dia bekerja lah. Dia ada harta sikit. Salman ni dia ada harta. Dia menternak apa-apa semua, dia ada duit, dan dia belajar juga dengan orang alim di Amuriyah tu. Maka bila dia tengok orang alim tu dah meningkat usia dah lanjut, dia tanya soalan sama macam dia pernah tanya dulu-dulu tu. Kalau kamu mati, aku nak pergi kat mana pula? Maka jawab orang alim ataupun padri ahli ibadah di Amuriyah tu, dia kata, untuk pengetahuan kamu, kita ni duk berada pada fatrah ataupun zaman zahirnya Nabi akhir zaman nak zahir dah. Okay. Lepas daripada ni, andai kata aku dah meninggal, okay, kamu pergi ke negara Arab ataupun Hijaz, pergi ke sana. Tuan-tuan banyak daripada Turki pergi ke Arab Saudi. Berapa negara dia pindah? 6 negara. Iran, lepas tu Syria ataupun Syam, lepas Syria pergi Iraq, lepas Iraq pergi Algeria lah, saya tengok pendapat yang kata Algeria lebih tepat. Habis Algeria pergi Turki, habis Turki balik ke Arab Saudi. 6 negara nak cari hidayah. Maknanya bukan benda mudah. Perjalanan 1000 kilometer, tinggal pengaruh tu. Maknanya ayah dia tu dehkan. Balik semula pada cerita ayah dia tu dehkan, orang yang hebat. Maknanya kalau ayah dia meninggal, confirm Salman yang akan ganti tempat dia. Salman akan jadi orang berpengaruh juga. Tapi dia tinggal sebab dia ada satu macam lah hati dia tak puas, cari hidayah tak puas. Maka meninggallah yang duduk di Amuriyah tu meninggal. Bila mana dia meninggal, dia ni ada harta, Salman ni ada harta. Kebetulan di Amuriyah tu ada satu kabilah Arab, orang Arab daripada Hijaz, daripada Mekah ataupun Madinah. Mungkin singgah ataupun buat urusan beli barang situ. Dia beritahu kepada Salman, beritahu kepada orang Arab tu, boleh tak bawa aku pergi ke Hijaz? Cuma sebelum pada tu, orang yang di Amuriyah ni, dia beritahu tanda kenabian siap-siap. Okay. Dia kata pada Salman, kalau aku dah meninggal ni, kamu pergi cari Nabi akhir zaman, beriman dengan Nabi tu. Maka jawab orang alim tu, dia kata, Nabi tu dia berasal daripada satu negeri, kemudian dia berpindah ke satu negeri.
yang mana negeri itu terletak bainal labatain wa bainahuma nakhl. Negeri itu terletak di antara dua bukit hitam ataupun dua batu hitam, dan kawasan tu banyak pokok kurma. Madinah tu merujuk pada Madinah. Dan Nabi itu dia muhajir, dia hijrah, dia bukan asal orang situ. Dan bila mana kamu pergi situ, kamu cari, kamu tengok 3 tanda yang ada pada Nabi akhir zaman. Maka Salman pegang cerita ataupun panduan yang diletakkan ni. Kata orang alim di Amuriah ni, dia kata tanda pertama Nabi akhir zaman, dia tidak akan makan sedekah. Tak akan makan sedekah, zakat tak akan. Dia hanya, dan tanda kedua dia akan terima hadiah. Sedekah tak terima, hadiah dia terima. Tanda ketiga, di antara dua bahu dia ataupun belakang dia ni ada khatam nubuwah, tanda kenabian. Jumpa dia, kamu masuk Islam, masuk agama dia, ataupun masuk sahut apa yang dia bawa. Okay. Mudah cerita, balik pada cerita tadi, dia dempung dengan kabilah Arab. Dia beritahu pada kabilah Arab, bawa aku pergi ke Hijaz dan aku akan bayar berapa harga yang aku kena bayar untuk bawa aku pergi. Sebab dia kaya waktu tu, dia ada duit sikit. Okay. Maka Arab pada waktu tu pun, kabilah Arab tu pun setuju. Kita bawa lah dia pergi ke Hijaz, dan sebab dia sanggup bayar. Okay. Cuma kabilah tu kabilah yang jahat rupa-rupanya. Sampai tengah jalan, apa yang dia buat pada Salman? Dia jual Salman sebagai seorang hamba kepada seorang Yahudi yang berasal daripada Bani Quraizah, kabilah Bani Quraizah. Duit Salman habis dia rampah, dia jual, kawan tu jadi hamba. Tuan-tuan boleh bayang, daripada anak datuk jadi hamba. Jadi hamba. Hamba pula hamba Yahudi, bukan hamba orang Arab, hamba Yahudi. Okay. Jadi dengan sebab Yahudi ni dia duduk di Madinah, jadi dia tak pergi ke Mekah tu, dia duduk ke Madinah tu. Dia duduk di Madinah tu. Okay. Bila mana dia duduk di Madinah, dia jadi hamba pada Yahudi tu, dan dia ditugaskan untuk jadi orang yang jaga pokok kurma ataupun kebun kurma. Kerja dia tanam kurma, dia tuai kurma. Tapi kerja tak ada gaji lah sebab hamba. Okay. Sehingga beberapa tahun dia jadi hamba. Beberapa tahun. Dalam riwayat sebut, lepas perang Uhud, lepas perang Badar, lepas perang Uhud, dia terlepas 2 perangan. Perangan penting dia terlepas. Pada satu hari, ada riwayat tersebut, dia duduk atas pelepah tamar tu. Dia duduk tuai ataupun dah ambil buah kurma tu. Tiba-tiba anak saudara kepada tuan dia berlari masuklah kebun, beritahu kepada pak saudara dia. Dia kata, di Madinah sekarang ni ada seorang lelaki datang daripada Mekah mengaku jadi Nabi. Dia duduk atas pelepah tamar tu, dengar perkataan Nabi daripada Mekah, dia terjatuh. Dia terkejut, dia terjatuh. 2 riwayat. Riwayat pertama kata dia jadi macam nak pitang, peluh habis badan, terjatuh. Ada riwayat kata dia turun, ada riwayat kata dia terjatuh. Okey, kita beri laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan ingat tak dia punya cerita panjang? Ke duk teringat ke PM baru lah. Okey. Okey. Cerita kita tadi dekat dia dengan hamba, dengan tuan hamba dia tu. Salman dah jadi hamba dah. Okey. Bila mana dia dengar anak saudara dia beritahu, anak saudara tuan dia tu beritahu, ada seorang lelaki mengaku jadi nabi sampai ke Madinah. Dia duduk atas pelepah tamar tu jatuh timpa tuan dia. Jatuh tu timpa tuan dia. Lepas tu dah jatuh timpa tuan dia, bangun bukan nak tanya ataupun nak minta maaf. Bangun tu dia tanya soalan. Aina huwa wa man huwa? Siapa dia? Kat mana dia sekarang? Tanya Nabi. Dia tak minta maaf, jatuh atas tuan dia tu. Tak ada lah kata minta maaf, tuan terjatuh. Bangun tanya, kat mana? Nabi tu kat mana? Maka tuan dia tu marah. Tuan dia kata, malaka, apa urusan kamu dengan dia? Bukan setakat tuan dia marah lagu tu lah. Dalam riwayat sebut Salman Al-Farisi kata, falatamani latmatan syadidah, dia penampar dekat aku dengan penampar yang kuat sampai aku jatuh. Maknanya kerja kamu ni tak perlu urus pun hal-hal ni. Kerja kamu ialah buat kerja. Okay. Maka dia berazam pada waktu tu dia simpan kurma makanan dia simpan. Tujuan dia nak pergi bawa jumpa Nabi. Dia pergi jumpa Nabi. Dia ingat pesanan orang alim di Amuriyah tu. Dia kata ini 3 tanda kenabian. Okay. Dia bawa kurma dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, aku telah dengar kamu ni seorang lelaki yang baik. Nabi ada di Madinah. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari pada waktu tu. Nabi duduk situ apa-apa semua. Okay. Dan dia kata, kamu lelaki yang baik. Ini aku bawa sedikit kurma sebagai sedekah kepada kamu. Nabi ambil, Nabi panggil sahabat, Nabi suruh sahabat makan. Nabi tak makan. Maka Salman kata, hazihi wahidah. Ini tanda pertama, dia tak makan hasil sedekah. Lepas tu 2-3 hari lepas tu dia simpan makanan dia tu, dia bawa pergi jumpa Nabi. Dia kata, hari ini aku bawa kurma, tapi hari ini bukan sedekah, hari ini hadiah. Nabi ambil hadiah tu, Nabi duduk dengan sahabat, Nabi makan sekali. Maka kata Salman, wa hadhihi thaniyah, ini tanda kedua. Satu lagi yang tak dapat cari, tanda kenabian di belakang badan Nabi. Satu hari dia terdengar ada kematian orang Ansar, orang Islam Ansar. Dia pun pergi ke majlis pengkebumian orang Islam Ansar. Dia tengok Nabi tengah uruskan jenazah pada waktu tu. Nabi tengah kambuh mayat apa-apa semua. Dan Nabi perasan Salman tu ada. Nabi perasan. Pada waktu Nabi perasan tu, Nabi jatuhkan baju dia, ridak dia tu, baju dia, sehingga jelas nampak di belakang Nabi khatam nubuah. Maka kata Salman, wa hadhihi thalithah, dan ini tanda ketiga. Tak cakap banyak terus masuk Islam. Dia beritahu pada Nabi. Dia kata, aku ni datang daripada Parsi, daripada Majusi masuk Kristian, sampailah ke sini, tujuan dia nak cari agama yang benar. Nabi puji dia, Nabi banyak beri kata-kata pujian pada dia. Lalu Nabi tanya, kamu ni status kamu apa? Jawab Salman, aku ni hamba. Maka Nabi pun war-warkan kepada para sahabat, mana-mana orang yang boleh tolong ejah Salman ni supaya dia dibebaskan dengan cepat. Okay. Maka kata setengah sahabat minta dengan Yahudi yang jadi tuan Salman tu
tukar dia punya perjanjian daripada hamba seumur hidup jadi hamba mukatab, iaitu hamba yang ada kontrak. Maknanya hamba ni dia kena buat satu kerja sampai satu tempoh ataupun satu target tu, dia bebas jadi hamba dan kena bayar sikit duit. Jadi tuan hamba Yahudi dia tu setuju tukar dia daripada hamba seumur hidup kepada hamba mukatab. Syarat dia macam mana? Bayar dengan 200 perak, kalau saya tak silap 200 dirham. Lepas tu kena tanam lebih kurang beberapa ratus pohon kurma. Dan syarat dia pohon kurma tu kena buah. Tanam saja tak jadi, kena tunggu sampai keluar buah. Ini berat jugalah. Okay. Jadi ada riwayat kata Nabi SAW sendiri tolong tanam, sahabat tolong tanam kurma. Dan Nabi balik pada perang, Nabi dapat harta rampasan perang, Nabi beri kepada Salman satu batu permata ataupun sebahagian kata sebongkah emas. Nabi tak timbang pun. Nabi kata boleh jadi dia senilai dengan pampasan tu, 200 dirham. Bila mana timbang ataupun tukar, ngam-ngam 200 dirham. Dan akhirnya Salman dibebaskan. Ambil masa jugalah nak bebas tu. Dan Salman melazimi Nabi, duduk dengan Nabi, dan Nabi cukup sayang dengan Salman. Sehingga Nabi kata, inna Salman min ahli baiti, sungguhnya Salman itu daripada ahli keluargaku. Min ahli baiti. Sebab tu kalau tengok golongan Syiah, dia tak kutuk Salman. Syiah dia punya akidah mengkafirkan sahabat. Sahabat Nabi ada lebih kurang 100,000 lebih, tuan-tuan. Yang dia tak kafirkan tak sampai 10 orang. Tuan boleh bayang, 100,000 lebih sahabat Nabi, lebih 90% dikafirkan. Yang tak kafir 5 ataupun 6 orang. Siapa salah seorangnya? Salman Al-Farisi. Sebab satu bangsa, Parsi belaka, Iran belaka dua-dua. Tambah pula Nabi sebutlah hadis, "Lau kana al-ilma fi Thuraya aw lau kana ad-dinu fi Thuraya." Sekiranya ilmu itu berada di bintang Thuraya, maka yang akan boleh ambil ialah orang Parsi. Nabi kata, "Latanawaluhul furs." Nabi sebut tu, Nabi beritahu kedudukan orang Parsi itu sendiri, dia orang hebat dalam bidang ilmu. Tapi golongan Syiah dia claim hadis tu kata ke dia lah, maknanya dia orang lah yang hebat tu, sebenarnya tak. Hadis tu Nabi kata Salman dan keturunan dia akan jadi orang yang tolong agama. Sebab tu kita tengok antara imam mazhab yang 4, salah seorangnya orang Parsi, iaitu Abu Hanifah, orang Parsi. Bukhari Parsi, kawasan tu lah, Samarkand. Tirmizi orang kawasan tu. Maknanya nak beritahu pada kita, agama ni, ilmu, kehebatan ilmu ni dia orang dapat ambil. Tapi bukan makna kata orang kawasan tu tak kira apa-apa lah. Syiah pun masuk tak juga. Orang yang hebat zaman tu, nak mana benda yang dah berlaku. Sama juga dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi kata innal iman fil Yaman, sesungguhnya iman itu pada orang Yaman. Orang Yaman dengar hadis tu syok. Orang Yaman gini. Sebab Nabi kata ilmu, hikmah, iman ada pada orang Yaman. Kita baca syarah hadis tu, kata Ibnu Hajar, orang Yaman dalam hadis tu merujuk pada siapa? Merujuk kepada orang Madinah yang hijrah, orang Ansar. Sebab orang Ansar ni keturunan dia orang asal daripada Yaman, Qahtan. Bukan Yaman yang duk perang lagi ni tu. Bukan kata orang Yaman tu jahat, cuma nak beritahu pada kita hadis tu baca bagi jelas apa sebab Nabi sebut. Nabi sebut lagu tu. Okey. Jadi Salman duduk dengan Nabi, dan Salman banyak beri jasa pada Islam. Dan Nabi SAW ni saudarakan Salman dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kawan rapat dia. Dan antara jasa besar Salman ialah dalam perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Idea gali parit tu datang pada dia. Okay. Para ulama kata Salman ni dia wafat pada tahun 33 Hijrah sebahagian kata, iaitu pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Dan kalau kita baca ketika mana dia ni nak meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia ziarah Salman. Dia tengok Salman tu sakit berat. Dia tengok Salman duk sakit tu, terlantar di rumah dia. Dia pun tanya Salman. Dia tengok Salman menangis. Dia tanya Salman, "Wa ma yubkika ya Salman?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Salman? Okay. Maka jawab Salman, "Tidak menyebabkan aku ni menangis. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan aku ni menangis. Dan aku ni bukanlah orang yang cintakan dunia dan takutkan mati.
Maknanya bukan menangis takut mati apa semua tak, ataupun menangis nak tinggal dunia tak. Aku menangis sebab aku pernah berjanji dengan Nabi, ahadtu ahdan lin Nabi, aku telah berjanji dengan Nabi, falam arani illa qad ta'addait, kata dia, dan aku telah melihat diri aku ni mungkir janji. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, janji apa? Aku pernah berjanji dengan Nabi dan Nabi pernah pesan pada aku. Nabi kata, jangan ambil dunia ni melainkan kadar orang yang mengembara, illa misla dzadir rakib, kecuali bekalan orang yang mengembara ataupun orang yang menunggang kuda. Orang menunggang kuda, orang tak akan bawa banyak barang, sebab kuda tak akan boleh bawa banyak barang. Dan aku rasa aku dah ambil lebih daripada dunia. Dan riwayat kata Salman Al-Farisi ni dia wafat, dalam poket dia ada 17 dirham, bukan duit dinar, dirham. Tak banyaklah harta dia, 17 ke 20, tapi dia dah rasa dia tu orang yang sudah ambil lebih pada dunia. Okay. Cuma saya nak tengok ataupun saya nak sebut pada tuan-tuan, pertama, dia tak pernah sebut pun menyesalnya saya tinggalkan ayah saya, tak pernah keluar kata tu pada dia. Waktu dia dalam keadaan yang genting, maknanya dia dah jadi hamba kepada Yahudi tu, maknanya dia dah kena tipu di Arab. Tak adalah dia kata, kalau dulu aku tak lari, aku tak jadi hamba. Perkataan tu dia tak sebut sepanjang perjalanan dia daripada Parsi nak pergi ke Arab Saudi ataupun ke Madinah. Tak pernah dia sebut menyesal aku tukar ataupun tinggalkan agama Majusi. Tak. Dia bukan jenis orang yang nakkan dunia, tapi dia mencari kebenaran. Tuan-tuan boleh bayang jauh, turun naik peta dunia tu, perjalanan dia saja. Maknanya kita boleh kata qita'ul ard, bahagian muka bumi ni tapak kaki Salman antara yang banyak. Bumi menyaksikan tapak kaki Salman tu banyak duk berjalan. Untuk cari apa? Untuk cari agama yang benar. Agama yang benar. Nak banding dengan diri kita ni tuan-tuan, kadang-kadang mari kuliah jauh sikit pun tak berapa nak mari dah. Padang besar pergi Simpang 4 pun jauh, tak sampai 40 kilo. Saya ni orang luar, saya tak rasa jauh lah. Tak tahulah 2-3 tahun lagi akan rasa jauh, tak tahulah. Okay. Cuma mula-mula duduk sini ni orang duk kata jauh lah. Kita duduk mata air, mengajar setengah-setengah kawasan, mengajar di Arau ke, ada kuliah di Arau. Orang tanya, ustaz duduk mana? Duduk mata air. Mata ayak lah orang utara kata. Kita orang Terengganu panggil mata air lagi, sebab sebulan baru tuan-tuan. Kalau 3 bulan mungkin boleh tangkap tu. Okay. Ada seorang jemaah surau, dia kata, masjid jauh ustaz mata air dengan Arau. Saya kata tak apalah dia kata jauh ha, tapi saya kata rahmat dah saya pindah Perlis ni sebab tak lengah sangat, tekan pedal minyak tak lengah. Saya duduk di Terengganu ni, duduk di Kemaman, kuliah saya kadang-kadang di Kuantan. Kemaman Kuantan walaupun dekat, Kemaman kata dekat lah, okay, 60 km 60 km sehala pergi balik 120. Itulah yang saya lalui seminggu 4 malam kuliah di Kuantan, 2 malam di Kemaman. Duduk di Kemaman berulang, naik highway, hari-hari naik highway. Okay. Dia jadi biasa lah. Jadi benda tu dekat. Okay. Mungkin sebahagian orang dia rasa macam jauh, dengar tu jauh. Okay. Bagi orang yang biasa lah. Okay. Cuma nak beritahu, kita punya perjalanan ni kadang-kadang tak jauh sangat. Kadang-kadang kita mari menuntut ilmu ni, mari masjid, kuliah tak ada, frah minggu depan tak mari. Lepas tu mengadu pada ke masjid, apa benda ustaz ni tak mari. Kita mari pada jauh. Salman tuan-tuan kena tipu di Arab. Tu hal. Jumpa tuan guru hak yang nak mati leka dah. Maknanya bukan tuan guru jenis muda boleh mulazamah sampai 12 tahun, 10 tahun, tak ada. Paling lama dia belajar dengan Amuriah tu pun tak sampai 2 tahun. Riwayat sebut dia bertemu dengan sekejap-sekejap lah. Okay. Cuma nak beritahu dia kata kesungguhan nak cari tu. Dan semua benda tu Allah Ta'ala sedang beri pahala pada kita. Okay. Jadi itulah yang kita boleh ambil daripada semangat sahabat Nabi yang hebat tu, supaya kita ni bila mana kita menuntut ilmu ataupun kita rasa payah dalam hidup, kita tengok ada orang lebih payah untuk mendapat nilai hidayah tu, nak dapat Islam tu, nak dapat cahaya Islam tu. Okay.
Jadi saya rasa setakat tu je lah kot untuk kuliah pengenalan kita pada malam ni, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada minggu kedua dan keempat. Kita akan bahas fiqhus sirah oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi setakat tu saja. Terima kasih sekali lagi kepada ahli jemaah yang sudi mendengar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.